وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sambung bacaan daripada kitab Hasyiah Syarqawi 'alal Hudhudi. Dekat mana kita sebuti? Dekat qauluhu ay talzamuha tak? Talzamuha. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kata kalam syarih ni berti dekat tepi ni. Wa qawluhu ghayra mu'allalatin bi'illatin akhrajal ahwal al-ma'nawiyah li'annaha ta'lilun bil ma'ani. Kerana keluar dengan kata yang tidak diillahkan dengan satu illah itu ahwal ma'nawiyah, sifat-sifat ma'nawiyah. Sebab apa? Sebab dia itu ahwal. Kenapa? Li'annaha, kerana sifat ma'nawiyah itu tu'allal bil ma'ani, diillahkan dengan ma'ani. Ada ma'ani bahawa ada ma'nawiyah. Apa maksud tu'allal itu? Ay talzamuha, melazimkannya. Melazimkannya. Jadi ada ma'ani lazim, ada ma'nawiyah. Bukan dia menjadi illah itu. Ka qadirin, seperti qadir. Sifat seperti qadir. Fa innahu qadir, makna kaunuhu qadiran lah. Kerana dia itu mu'allalun biqiyamil qudrah. Dia itu diillahkan dengan berdirinya kudrat bizzat, dengan zat. Wa kadza muridin. Wa kadza, demikian juga, ataupun wa kadza muridun. Wa kal qadiri muridun. Wa kadza muridun. Ai kaunuhu muridan lah. Dia itu mu'allalun biqiyamil iradah. Diillahkan dengan adanya iradah ila akhiriha, sehingga akhir daripada sifat-sifat ma'nawiyah tersebut. Waqtulifa fil wujud. Kemudian khilaf pada masalah wujud. Hal huwa nafsu dhati mawjud? Adakah wujud itu diri zat mawjud? Fala yakunu sifatan. Berhenti situ dulu. Kita habis kat ni dulu. Okey. Qauluhu ay talzamuha. Kerana ma'ani itu melazimkan ma'nawiyah. Melazimkan ma'nawiyah. Asyara bihi, mengisyarat musannif dengan katanya talzamuha itu, ila annal murada bitta'lil, bahawa yang dimaksudkan dengan ta'lil itu tu'allal bil ma'ani itu, ma'nawiyah itu tu'allal bil ma'ani. Maksud apa? At-talazumu. Maksud tu'allal itu ialah talazum. Ta'lil dengan makna talazum. La ta'thiru, bukan dengan makna ta'thir. Sebab illah ma'lun ni makna illah memberi kesan kepada ma'lun. Jadi tu'allal di situ bukan dengan makna ta'lil yang kita faham, tapi dengan maksud talazum. Idhil ma'ani laysat mu'athiratan fil ma'nawiyah, kerana ma'ani itu bukan dia yang memberi kesan, yang menyebabkan adanya ma'nawiyah. Bukan ma'ani itu yang memberi kesan kepada ada ma'nawiyah itu. Faham? Ni ramai kadang kalau cakap sekali mungkin orang tak perasan, tapi bila ulang 2-3 kali sehingga tekan bahawa ma'ani itulah yang membuat maknawiyah. Tu bahasa kadang dalam akidah ni bahasa kena pilih. Nak mengajar akidah ni, bukan mengajilah, mengajar terutamanya bahasa kena pilih. Supaya kita beradab, terutamanya bercakap berkaitan dengan zat Allah Ta'ala. Kadang-kadang apa yang dicakap dalam majlis ilmu tu, kadang Tok Guru syarah tu tujuan nak faham ketika itu dalam situasi lidzalikal maqam.
pada situasi itu. Tapi bila kita nak keluar ke orang, situasi tidak sesuai, kita tak boleh guna kataan tu. Kita kena pilih perkataan yang lebih lunak, yang lebih sesuai dengan azamatillah. Waktu dapat dengan cara lama belajar, kita akan dapatlah maknanya. Baik itu jangan gaduh nak faham ke orang. Jangan gaduh nak faham ke orang sehingga kita menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin menyebabkan kita tak beradab dengan fi janabillahi azza wa jalla. Ada apa hak faham tu kerja Tuhan. Okey. Laysat mu'athiratan fil ma'nawiyah. Bukan ma'ani itu yang memberi kesan pada maknawiyah. Fa inna i'tiqada dhalika kufrun. Kerana beriktikad demikian itu kufur. Ma'ani lah ni yang menyebabkan maknawiyah. Tak ada ma'ani, tak ada maknawiyah. Tak ada ma'ani, tak ada maknawiyah. Dah mana pula Mu'tazilah kata maknawiyah ada walaupun tak ada ma'ani. Jadi banyak benda yang akan langgar kalau kita faham dengan salah faham. Kita faham bahawa ma'ani itu illah sungguhti ni, illah fil mustalah kepada maknawiyah. Padahal ulama sebut tu'allal itu dengan maksud talazum je. Lazim ada ma'ani lazim daripada adanya ma'ani adalah maknawiyah. Okey. Bukan dia illah aqliyah. Kadza demikianlah juga kullu mawdi'in, setiap tempat utliqa fihi ta'lilu inda ahli sunnati. Demikianlah juga setiap tempat jika diitlakkan ta'lil illah di sisi ahli sunnah. Bagaimana dalam bab-bab lain dah. Bukan sini aja. Dah ingat ada 3 perkara bila sebut ta'lil illah kepada ini, illah kepada ini. Macam kata hayat illah kepada sifat ma'ani yang lain kan. Hayat illah kepada sifat makni lain. Jangan faham illah kerana dia dengan ada dia menyebabkan ada tak. Kalau faham gitu kufur wal iyadza billah. Jadi katanya wa kadza kullu mawdi'in, setiap tempat utliqa fihi ta'lilu 'inda ahli sunnah. Fal muradu bihi ma dzukira, apa yang disebut. Habis. Ka qadirin, seperti qadir. Kata muhasyi al-aula ka kaunihi qadiran. Patutnya kena katalah seperti keadaannya qadiran, bukan qadir. Sebenarnya maknawiyah kaunuhu tu. Sebab tu bila kita terjemah dia kan, kita kata qadiran ai kaunuhu qadiran kan. Ka qadirin ai kaunihi qadiran. Ka kaunihi qadiran. Kenapa? Kena faham aulanya begitu. Id qadirun ismun min asma'i ta'ala. Kerana qadir itu nama daripada nama Tuhan. La sifat. Ismun min asma'ihi la sifatun, bukan sifat. Sekarang ni kita bincang sifat. Wa kadza yuqalu fima ba'dahu. Demikianlah juga dikata pada barang selepas itu. Fa innahu mu'allalun bi qiyamil qudrati. Kerana itu dita'lil, kerana dia itu mana? Kaunuhu qadiran itu mu'allalun bi qiyamil qudrah, diillahkan dengan berdirinya kudrat. Makna lazim dengan berdiri kudrat itu kaunuhu qadiran. Okey. Fa innahu mu'allalun bi qiyamil qudrah fihi tasammuhun, berlaku tasammuh di situ. Berlaku tasammuh. Tasammuh ni makna ambil mudah lah. Musannif di situ ambil mudah. Mudah kira. Kalau ikutnya ibarat tu tak kemah lah. Ibarat itu tidak kemah, tapi tasamuh lah. Kenapa? Idzil illatu hiyal qudratu. Kerana illah itu ialah kudrat. Sini dia kata qiyamul qudrah. Jadi sebenarnya illah tu qiyamul qudrah ke kudrat. Dia kata ma'ani tu illah kepada maknawiyah. Jadi ma'ani tu apa? Kudrat, bukan qiyamul qudrah. Jadi disebut qiyamul qudrah tu tasamuh, kira mudah lah. Nampak tak? Ada juga benda yang kalau sebut tu makna tak apalah, benda salah sikit je. Nampak? Salah sikit. Benda yang tak mencacatkan. Idzil illatu hiyal qudratu la qiyamuha, bukan berdiri kudrat. Kenapa? Li'anna qiyamul qudrah tu amrun i'tibariyun. Amrun i'tibari.
Jadi amrul itibari benda tak ada. Macam mana benda tak ada boleh nak menjadi illah kepada maknawiyah? Fakanal aula, maka adalah yang aulanya hazfahu, hazahlah. Auzan ni tak payah tulis qiyamuhu, qiyamil qudrah tu tulis muallalun bil qudrah aja. Wa kadza yuqalu fima ba'da fima ba'du, demikianlah juga dikata pada barang selepas itu, fima ba'du. Okey. Jadi itu dia punya ta'liq dia ataupun kritikan dia. Tapi boleh jawab lagi. Illa, kecualilah an yuqala, bahawa dikata, ay yuqal jawaban an iradi sabiq, dikata atas jawapan kepada irad yang dahululah. Awak kata dah tasamuh, dikata kecuali kita kata an yuqala innahu, bahawa sesungguhnya min idafati sifati bi'tibari ta'wil, itu termasuk daripada idafat sifat bi'tibari ta'wil ilal mausuf, dengan diiktibarkan takwilan kepada mausuf. Idafat sifat kepada mausuf. Idafat min idafati sifah bi'tibari ta'wil ay idafati sifah ilal mausuf bi'tibari ta'wil, dengan diandaikan takwilan dia. Asalnya macam mana? Wal aslu bil kudrati al qiyami ay al qaimati. Sifat bi'tibari ta'wil tu, sifat bi'tibari ta'wil, dengan iktibarkan ta'wil. Sebab qiyam tu bukan sifat tu, qiyam tu masdar, tapi kita ta'wilkan dia jadi sifat qaim. Jadi asal al-qudratul qaimatu dibawa sifat ke depan, diidafatkan sifat kepada mausuf. Apa? Bi'tibari ta'wil ila al-mausuf. Wal aslu, asal juga ni bil qudrati muallalun bil qudrati al-qiyami ay al-qaimati. Qiyam dengan maksud qaimah. Bila dia ubah struktur, dia buat mari ke depan. Dia mari sifat ke depan. Asalnya qaimatu al-qudrah, diubah pada masdar qiyamul qudrah. Okey. Bila begitu, dah apa sebab dia palingkan daripada jadi sifat pada asal tu, dia gigi letak kepada diletak ke depan, dia idafatkan sifat kepada mausuf tu. Wa inna martakaba dhalika tasammuha, hanya telah melakukan musannif tasamuh itu. Wak kira bilang mudah tu sebab apa? Kenapa musannif wak mari qiyamul qudrah? Ikutnya yang elah sebenarnya kudrat tu lah, bukan qiyamul qudrah. Kenapa dia letak qiyamul qudrah atas dasar tasamuh tersebut? Lianna mujarradal qudrati, mathalan, kerana semata-mata kudrat, bidun i'tibari qiyamiha, tanpa kita i'tibarkan berdiri kudrat pada zat, bil mausuf, berdiri kudrat pada mausuf, la yastazimul kauna qadiran, tidak melazimkan bahawa keadaan berkuasa. Kudrat saja-saja kalau tanpa ada pada zat, adakah akan lahir kaunuhu qadiran? Takkan. Jadi kudrat itu mesti ada pada zat. Kudrat ada, sifat mesti ada pada mausuf, barulah lahirnya kaunuhu qadiran. Jadi kerana sebab itulah dia buat mari qiyam tu depan. Apa tak? Kerana apa? Kerana semata-mata li'anna mujarradal qudrati mathalan bidun i'tibar qiyamiha bil mausuf la yastazimul kauna qadiran mathalan. Kan itu dia buat mari dia buat atas jalan tasamuh itu. Jadi tasamuh yang dibuat oleh musannif pun ada sebab. Walaupun boleh kritik, ada sebab. Nampak tak? Jadi waktu soalan baru ni tanya pasal khalaq apa ni? Wa min kulli bi aidin. Was-samaa banainaha bi aidin wa inna la muslimun bi aidin. Kenapa Syekh Mahalli buat gitu? Dan molek tengok dalam tafsir, kan nampaklah bahawa wajah lughah aidin tu jamak kepada yadi tu, itu ma'ruf fil lughah al-arabiyyah. Nampak tak? Cari tak siapa hak taklid ah. Sebab tu nak kata kalau nak berhujah dengan puak sana, guna ayat tu ya ada dapat dah.
Ini cari ayat lain. Okey. Tak kira jawapan tu valid tak valid ya, tapi maknanya kenapa seumpama begitu je mu'alliq ni orang ta'liq boleh rak? Tak boleh gitu. Syekh Mahalli ni bukan barangan orang. Malakah lughawiyah dia lagi hebat daripada orang mu'asirah ni. Okey. Jadi tasamuh itu pun ada bersebab. Walidha, dari kerana itu, tasma'uhum, kamu banyak, kathiran, kamu mendengar mereka banyak kali, kerap kali mendengar para ulama sebut, yaquluna yalzamu min qiyamil qudrah. Dalam ibarat ulama ahli kalam biasa disebut yalzamu min qiyamil qudrah. Tidak sebut yalzamu minal qudrah saja. Dia sebut yalzamu min qiyamil qudrah. Bi mahallin, dengan satu tempat, yalzamu apa? Kaunul mahal qadiran, keadaan tempat itu, tempat kan maksud zat lah, qadiran, berkuasa, wa hakadha. Makna uslub ini masyhur wa yustakhdam indal mutakallimin. Jelas habis itu. Masuk pada masalah wujud pula. Kita baca dah luar, tak apa baca dalam tu. Okey. Qauluhu wakhtulifa, dan dikhilafkan. Kalistidraki ala ma qablahu. Qauluhu ini seumpama istidrak, nak membuat pengecualian. Nafyu ma qad yutawahhamu min kalamis sabiq. Menafi istidrak, menafikan apa yang mungkin difaham daripada kalam dahulu. Apa dia? Kalistidraki ala ma qablahu. Umpama istidrak, nak istidrak balik, nak beri pengecualian balik atas perkara yang sebelumnya. Ka'annahu qala, seakan-akan musannif kata, ma taqaddama, barang yang telah dahulu, mimma yaqtadi, daripada perkara yang memberi faham, annal wujuda, bahawa wujud itu, annal wujuda ghairul mawjud, bahawa wujud itu bukan diri mawjud, laisa muttafaqan alaihi, bukan disepakati ke atasnya, li'annahu qad ikhtulifa, kerana sesungguhnya telah berlaku khilaf, telah dikhilafkan. Jadi seakan istidrak. Belum ni khabar macam wujud tu sifat. Seakan faham ni memang sifat, dengan maksud sifat sungguh tinya. Kata tak. Wa qad ikhtulifa, wa ikhtulifa. Jadi jumlah itu seakan istidrak. Kal istidraki ala ma qablahu. Habis. Boleh? Ustaz? Mana? Tak faham tanya Okey. Hal huwa nafsu dzat, adakah wujud itu nafsu dzatil mawjud ila akhirih? Adakah wujud itu diri zat mawjud ataupun tidak? Ila akhirih. Okey. Wa alaihi, ambil pertanyaan pertama. Ni maklum dah ni, cuma dalam ni dibincang panjang ni. Ada dengan dalil dan jawapan dia. Okey. Pandangan pertama iaitu al-wujud nafsul mawjud. Wujud itu diri mawjud. Wujud itu diri mawjud. Dia bukan sifat yang zaid. Wa alaihi, di atas pandangan ini, fal wujudu, maka wujud itu mushtarakun, lafaz mushtarak, ishtirakan lafziyan, sebagai ishtirak lafzi. Lafzun mushtarak ay lafzun lahu akthara min ma'nan. Lafzun wudi'a li akthara min ma'nan. Lafzun wudi'a li akthara min ma'nan. Lafaz yang diletakkan lebih daripada satu makna, dia panggil lafaz mushtarak. Asal dia tu lebih daripada makna dah, satu makna dah. Kalau lafaz itu satu makna tapi boleh membawa makna lain secara majaz, waktu lain tu. Tapi lafaz itu pada makna asalnya memberi makna lebih pada satu dah. Maka wujud itu atas pandangan ini, fal wujudu mushtarakun ishtirakan lafziyan, sebagai mushtarak lafzi. Ka lafzi ainin, seperti lafaz ainin wa nahwiha, dan seumpamanya. Fa innaha wa nahwiha minal al-mushtarakati al-lafziyah, dan lain daripada ain itu daripada lafaz-lafaz yang mushtarak lafzi, al-mawdu'ati, yang diletakkan likullin min ma'aniha ala hidatih,
diletakkan setiap di atas maknanya secara berasingan. Al-hidatif makna mustaqilan satu-satu. Makna itu ada makna kalimah sama, lafaz sama, banyak makna. Okey. Maka falaisa hunaka wujudun mutlaqun, maka tidak ada di sana wujud yang mutlak, wa wujudun khassun, dan wujud yang khusus, tak ada. Jadi apa nama ni, tak ada nak kata hak ni wujud mutlak, hak ni wujud khusus. Sebab bila ada mutlak ada khas ni, ia bukan mushtarak dah. Okey. Falaisa hunaka wujudun mutlaqun wa wujudun khasun. Huwa fardun lahu. Yang mana dia itu fardun. Wujud yang mutlak dan wujud yang khas. Yang mana wujud khas itu huwa wujudun khas. Fardun lahu ay fardun li wujudin mutlaqin. Satu fardun, satu diri, satu perkara, satu individu daripada wujud yang mutlak tadi. Okey. Bal laisa hunaka illa haqaiku. Bahkan tidak ada di sana illa haqaiku mukhtalifatun, kecuali hakikat yang berbeza. Wujud tetap wujud, cuma hakikat wujud berbeza. Wujud alam, wujud Tuhan. Wujud belaka, tapi hakikat wujud Tuhan, wujud makhluk berbeza. Haqaiku mukhtalifun. Yutlaqu, yang diitlakkan ala kulli wahidin, diitlakkan atas setiap satu itu, minha, daripada hakikat itu, yutlaku lafzul wujud, diitlakkan naib fa'il yutlaku, diitlakkan lafaz wujud. Semua panggil wujud belaka. Apa tak? Wujud Tuhan pun panggil wujud, wujud makhluk panggil wujud. Ni kalau nak bahas sini pun boleh fasawai dah terwujud. Atas sini juga ni. Okey. Jadi semua wujud belaka, cuma hakikat wujud berbeza. Ala sabilil ishtiraki lafzi, atas jalan ishtirak lafzi. Bi khilafihi ala al-qawlil ati, bersalahan dengan bi khilafil wujud ala al-qawlil ati, lain dengan wujud atas qaul yang akan datang. Kau hak satu lagi ni. Kau selagi ni. Nampak tak? Fa innahu mushtarakun ishtirakan ma'nawiyan. Kerana atas kau yang akan datang, mana kau akan datang? Pandangan yang kata okey, wa qad tasama syai' fi hadis sifatan. Ya ana okey. Iaitu dia amrun zaidun lah. Wakila huwa amrun zaidun ala dzat. Amrun zaidu ala dzat. Okey. Jadi atas pandangan itu fa innahu mushtarakun ishtirakan ma'nawiyya, maka dikira mushtarak ma'nawi. Mushtarak ma'nawi ni satu lafaz, dia satu hakikat tapi berbeza. Berbeza dari segi martabat dia. Faham tak? Berbeza dari segi dia satu lafaz dengan satu makna, tetapi afraq dia itu ada perbezaan dari yang luar. Ada perbezaan ni. Nak kata mana? Contoh gini. Contoh ambil dah ni. Ishtirakan ma'nawiyah ka insani, seperti insan. Ishtirak ma'nawi bagi pada dua. Mutawati' dengan musyakkik. Ishtirak ma'nawi, lafaz yang mushtarak ishtirakan ma'nawiyan, terbagi pada dua. Pertama lafaz mutawati', yang kedua musyakkik. Mutawati' ni afraq dia sama pada mahiyah. Tak ada tafawut, tak ada beza. Cuma beza dari segi sifat yang aradi, sifat luar. Zati dia sama. Contoh ka insanin. Contoh lafaz insan. Mutawati'un baina afradihi. Sama pada afraqnya. Ni insan, ni insan, ni insan, ni insan sama ke? Dari segi insaniah tu sama je. Tak ada lebih kurang. Lebih daripada tinggi, lebih pada warna kulit, lebih daripada ilmu, lebih pada kekuatan, itu lebih luar. Tapi dari segi insaniah dia sama. Mushtarak maknawi, yang kita panggil mutawati' ni. Ni lafaz yang mutawati'. Baina afradihi la musyakkik.
Jadi mana tadi? Atas pandangan kedua mengatakan bahawa dia itu mushtarak maknawi. Yang mana mutawati'un baina afradihi. La musyakkikun. Bukan musyakkik. Musyakkikun. Bukan musyakkik. Kal bayadi, seperti putih. Atas pandangan kedua, hak dikata ishtirak maknawi dengan maksud dia tu mutawati. Mutawati. Bukan dengan dia itu musyakkik. Musyakkik apa? Bab musyakkik ini, lafaz itu, dia afrad dia tu ada beza. Pada afradnya ada perbeza, quwwatan wa dha'fan, lemah dengan kurang. Contoh, kal bayad, seperti bayad, putih. Hakikat putih beza tak? Hakikat putih berbeza. Putih salji lain dengan putih susu, lain dengan putih apa? Putih kapah. Kekuatan dia, kekuatan putih tu. Puan. Kekuatan putih tu. Dia kata nikah. Itu bang. Ni tuang dia ada. Tak nikah lagi. Nak akad nikah, ingat akad nikah. Kekuatan putih tu. Kan kalau dengan tone color pun ada putih sangat, putih kurang, putih tu. Waktu hakikat putih, tapi hakikat dia berbeza. Putih belaka panggil. Itu musyakkik. Sama macam kudrat. Kudrat yang ada pada manusia. Kudrat belaka tapi hak ni kuat, hak ni lemah, hak ni tu. Okey. Kal bayad. Kenapa? Li'adamil ikhtilafil afrad. Jadi ia bukan musyakkik. Sebab musyakkik itu ikhtilaf afrad dia. Ini lafaz yang ishtirak maknawi. Yang mutawati'. Kenapa? Li'adam ikhtilafil afrad. Kerana tiada beza pada afrad. Okey. Habis selesai dah tu. Masuk pula masalah apa dalil. Wa qad istudilla, dan sungguhnya ustudilla, dibuat dalil, ala hadza, di atas ini. Ini a'ni kaunal wujudi ainal mawjud. Yakni aku maksudkan bahawa keadaan wujud itu diri mawjud. Apa dalil dia? Bihujajin, ay ustudilla bihujajin, dengan beberapa hujah, jamak hujah. Banyak hujah. Minha, ni berarti yang molek sikit, ada hak tepat payah. Minha, antaranya, annahu law kana zaidan, kalaulah wujud itu tambahan lebih daripada mawjud, lam yakhlu, maka tidak sunyi, imma an yakuna mawjudan, sama ada sifat wujud itu juga mawjud, au ma'duman, ataupun sifat wujud itu ma'dum. Anda yang dua, zat bersifat dengan wujud. Okey, sifat wujud itu tak lari sama ada dia itu mawjud ataupun dia itu ma'dum. Fa in kana mawjudan, kalau sifat mawjud itu ada, lazimat tasalsulu, maka lazim tasalsul. Ni mudah ini. Zat bersifat dengan wujud. Okey, wujud tu ada. Kalau dia wujud pula, wujud itu bersifat dengan wujud pula, maka wujud tu kita kata sifat kan? Maka wujud itu bersifat pada wujud pula. Begitulah. Sehingga tidak putus. Bagi tasalsul. Li'anna wujudahu, kerana wujudnya yattasifu biwujud, wujud kepada dia bersifat dengan wujud juga. Aidan wa hakadha fayalzamu ma dhukira, maka lazimlah apa yang disebut itu tasalsul. Habis satu. Wa in kana ma'duman, anda yang kedua pula. Tadi kata wujud itu mawjud. Anda yang kedua, wujud, sifat wujud itu ma'dum, tak ada. Lazimat tisafu syai'i, maka lazimlah bersifatnya sesuatu, wahuwal wujudu, iaitu wujud, binaqidihi, bersifat dengan naqid, wahuwal adamu, iaitu lawan dia, wadhalika muhalun, dan itu mustahil. Okey, kalau tadi anda yang kalau wujud bersifat dengan wujud. Okey, kalau wujud bersifat dengan adam, wujud itu bersifat dengan adam, maka berlaku apa tu?
berlaku nakik lah. Tak dikata wujud. Wujud bersifat dengan tak ada pula. Maka ada. Tak ada itu ada pada ada. Tanakut. Wahuwal adam. Wahuwa wadhalika muhal. Tapi boleh rok lagi hok ni. Mudah. Situ mudah je. Sampai situ mudah je. Dalam kitab. Hok ni. Hok ni kena Fatihah sikit. Hok ni mudah ni. Hok ni kalau ada sakit kepala lagi biasa tu. Hok lepas ni mungkin. Nak jawab balik. Hok pandangan bila kata wujud makdum boleh terima. Kaji dengar dah? Wujud makdum, wujud sifat adam boleh terima. Allahu Akbar. Tengok ulama awak mikir awak. Jauh. Tak dang kita. Warudda. Dan ditolak. Ditolak mana? Hak pandangan kata tak boleh kita kata muhal tadi. Wujud bersifat dengan adam tu muhal. Dia kata warudda bi annal mumtani'a ittisafu asy-syai' bi ainin naqid. Bersifatnya diri sesuatu dengan ain naqid itu. Sesuatu tu bersifat dengan diri naqid. Hak tu mustahil. Sesuatu dia bersifat dengan diri naqid. Hak tu mustahil. Ka'an yuqal, seumpama dikata al-wujudu adamun. Wujud itu adam. Awil mawjudu ma'dumun. Atau kita kata al-mawjud ma'dum. Al-wujud bermula wujud ialah adam. Hak tu baru tanakuk. Nampak tak? Mumtani'nya ialah bersifat sesuatu dengan diri nakik. Okey, sekarang ni sifat wujud. Bermula wujud ialah adam. Tanakuk lah. Contoh lain pula, al-mawjud ma'dum. Benda yang mawjud ialah yang tiada. Hak tu nakik lah tu. Sebab benda hak ada ialah benda hak tak ada. Tadi sifat wujud ialah sifat tak ada. Kalau kita ambil wujud dengan adam atas iktibar sifat. Mawjud ialah ma'dum, iaitu benda hak ada ialah benda hak tak ada. Oh tu tanakut. Kalau bersifat sesuatu bin ainin naqid, dengan diri naqid. Sifat mawjud boleh jadi sifat wujud itu tak ada. Kalau kita ada sifat. Mana? Boleh jadi sifat wujud tak ada pada seseorang. Sifat wujud tak ada pada seseorang. Mana pula? Atas kasih dia ada sifat. Okey. Sifat wujud tu boleh jadi tak ada. Boleh tidak. Boleh jadi tidak bersifat dengan. Mana? Tidak jumpa ke soalan. Tunggu dulu. Ana nampak dah tak nak pergi ke lain tau. Tapi rasa hak eta tu dak siapa lagi lepas ni. Ni nak khabar kepada nak khabar diri hak mana jadi tak mumtani tu, hak mustahil tu mana? Mustahil sesuatu tu bersifat dengan lawang dia. Hak tu baru mustahil. Okay. Ni dak yang ngajar sejik ni. Betul mak? Kesal lu. Ngajar akidah tu Najib. Kita muntahada. Kita mutaki. Kita orang-orang bertakwa. Kamu tak. Okey. Hak tu hak mumtani'nya. Wa amma ittisafuhu binaqidihi ala wajhin nisbah. Adapun bersifat sesuatu binaqidihi dengan nakidnya atas jalan nisbah. Ka'an yuqal, seumpama dikata al-wujudu adamiyun. Bukan diri, bukan ainun nakid, nisbah aja. Awil istiqaq, ay ala wajhi listiqaq, atas itu. Amma tisafu binaqidihi ala wajhi nisbah au ala wajhi listiqaq, atas jalan nisbah atau jalan istiqaq. Ka'an yuqala al-wujudu ma'dumun fala yamtani'u, maka tidak terhalang. Tak apa. Betul tu tak salah. Kita kata al-wujud adami. Betul tak?
Bermula sifat wujud ialah suatu yang dibahasakan pada tak ada. Betul tak? Betul. Bukan tanaku lah. Waktu la yang tani, tak mustahil. Tak sekira dia amru itibari ke hal ke, tak sekira. Ayat tu betul tak? Betul. Jadi itu bukan mustahil, itu tak mumtani'. Sama juga kita kata al-wujudu ma'dum. Atas jalan istiqaq, sebab ma'dum tu mushtaq minal adam kan. Bermula wujud itu ialah ma'dum, sesuatu yang tak ada. Betul. Tapi kalau al-wujud adam, salah. Apa tak? Okey. Jadi kalau tak faham ni dalam munazarah, kalau gitu. Kalau gitu je, salah guna perkataan salah. Okey. Wa ma huna min hadha qabil. Dan apa yang nak dibincangkan sini daripada bab ni. Daripada aspek ni lah. Kalau dia kata, kita kata wujud itu, dia itu Adam. Tak? Daripada aspek ni, maka boleh kita kata, al-wujud itu Adam. Bukan al-wujud itu ma'dum. Itu Adam pula. Al-wujud itu ma'dum. Tapi al-wujud itu Adam boleh lah. Jadi wama huna, apa yang dibincangkan di sini, min hadzal qabil, daripada aspek ini. Kenapa? Li'anna qad qulna, kerana kita telah kata al-wujudu ma'dumun, bahawa sifat wujud itu benda hak tak ada. Memang dia tak ada. Apa maksud ma'dum? Ai la tahaqquqa lahu fil khariji, tidak ada tahakkuk, tak ada sungguh ti pada luar. Fil kharij ai kharijil adhan, siapa boleh nampak? Tak ada. Wujud tak ada, diri sifat wujud tak ada. Diri sifat wujud pada luaran tak ada, yang hanya ada ialah zat yang bersifat dengan wujud. Tu je. Diri sifat wujud tidak ada di luar. Maka wala yalzamu min dhalika, maka tidak lazim daripada demikian itu, anna dzata, bahawa zat itu, al-muttasifata, yang bersifat bil wujud, dengan wujud, ma'dumatan, tidak lazim bahawa ma'dumatun lah, anna zata ma'dumatun khabar anna, maka tidak lazim zat yang bersifat dengan wujud itu ma'dumah. Maka bila gitu, bila kita kata wujud itu ma'dum, tak mesti zat itu ma'dum. Kita kata wujud itu ma'dum, tidak lazim daripada kita kata wujud itu ma'dum, bahawa zat itu ma'dum juga. Kenapa? Li'annal adama, kerana adam itu qaimun biwasfiha, dia ada berdiri pada sifat. Hak kita sifatkan sekarang ialah, kita sifatkan dengan adam ialah sifat dia, iaitu wujud. Bukan kita sifatkan zat. Tak? Yang kita sifatkan sekarang ni ialah wujud. Kita sifatkan ni. Bukan kita sifatkan hak ni ke ni, bukan. Adam tu biwasfiha. Li'anna al-adam qa'imun biwasfiha wa huwa al-wujudu la biha ay la bidzat. La biha ay la bidzat. Bukan adam itu ada pada zat. Kalau adam ada pada zat, tak ada wujud lah. Okey. Syekh Syarqawi tahu kita pening. Iwari Nazir. Iwak mari contoh lain. Kau boleh nampak lah. Boleh nampak. Wa nadhiru dhalika, dan nadhir, kiasan, umpama ataupun misalan bagi demikian itu, wa nadhiru dhalika ialah as-sawadu, sifat hitam, qaimun bil jismi, ada pada jisim. Okey. Sifat hitam ada pada jisim. Tak? Ambil benda sokok ke apa tak? Ambil hitam apa? Ikut lah. Kopiah ke apa tak? Ni. Sifat hitam. Ada pada jisim. Wa naqidul jismi, nakid bagi jisim apa? La jismun. Tidak jisim. Okey. Was-sawadu fardun min afradihi. Sawat hitam itu, kehitaman ialah satu fard. Satu daripada individu, satu daripada afrod-afrodnya. Tak, kita kata jisim berwarna hitam. Jisim berwarna hitam. Jadi hitam itu sebahagian daripada afrod dia, sebab ia ada pada jisim. Li'anna kulla sifatin, kerana setiap sifat,
qaimatin bi syai'in, yang ada pada sesuatu, fardun min afradi naqidihi, dia itu satu juzuk, satu fardun daripada afrad nakidnya. Sesuatu yang ada pada sesuatu, setiap sifat yang ada pada satu, dia itu satu afrad daripada afrad nakidnya, lawang dia. Jismun la jismun. Okay. Bila ada sawat pada, ada kehitaman ada pada sesuatu, maka dia juga ada pada nakid dia. Fal jismu muttasifun bis sawat, maka jisim itu dia bersifat dengan sawat, dengan hitam. Wa min awsafis sawadi, dan daripada sifat-sifat hitam, annahu la jisma, daripada sifat hitam. Sifat hitam. Apa sifat hitam? Apa sifat hitam? Apa maksud? Hitam la jisma, apa maksud? Gelap. Hitam gelap. Apa maksud apa maksud bahawa wa min awsafis sawad annahu la jisma, daripada sifat hitam tu bahawa dia tidak berjisim. Apa maksud? Sifat kan dia bukan berjisim. Nak khabar tu je. Sawat tu sendiri dia tak ada jisim. Dia ada daripada sifat-sifat zatiyah bagi sifat tu sendiri. Hakikat sifat tu sendiri ialah tidak berjisim kan? Kan ada pada orang lain. Tengok malam tu. Wa min awsafis sawat annahu la jisma, bahawa dia tak ada jisim. Bila begitu, faqad ittasafa bi adami jismiyati, maka bersifatlah hitam dengan tidak berjisim. Bila kita kata hitam tidak bersifat dengan jisim, wala yalzamu minhu annal jisma ma'dum, tidak lazim daripada itu bahawa jisim itu ma'dum. Tengok, jismun, nak tulis dah ni, bersifat dengan apa? Bersifat dengan sawat. Okay, sawat ni sendiri ada tak? Sawat ni sendiri la jisma. Sawat tu sendiri la jisma. Kenapa sawat la jisma? Sebab ia sifat kan? Ia sifat la jisma, tak ada jisim. Kalau ia jisim, tak bersifat lah. Ia mana boleh duduk orang lain, dia tu sendiri. Sekarang sawat tu sendiri bersifat dengan la jisma. Sawat tu bersifat la jisma. Okey. Bila kita kata jisim bersifat dengan sawat, yang mana sifat sawat itu la jisma, tidak berjisim, adakah lazim daripada itu kita kata jisim itu tidak berjisim? Tak. Sama macam tadi. Zat yang bersifat dengan wujud. Wujud itu ialah makdum. Wujud itu bersifat dengan makdum. Ataupun wujud itu ialah makdum. Adakah lazim kita mengatakan wujud itu makdum bahawa zat itu makdum? Tak. Faham tak? Wa naziru zalika. Boleh. Wala yalzamu minhu annal jisma ma'dumun li'annal muttasifa bil adami, kerana yang bersifat dengan adam innama huwal qaimu bihi, ialah al-qaim bihi. Siapa al-qaim bihi? Al-qaim bihi itu sifat lah. Di sini iaitu sawat. Yang bersifat dengan tidak itu ialah al-qaim bihi, yang berdiri pada zat. Yang berdiri pada sesuatu tu, iaitu sifat. Sifat tu yang bersifat dengan adam. La huwa, bukan diri zat itu. Fayasduku, maka betul lah kita kata annal jisma dhu la jismin. Bermula jisim itu ialah yang mempunyai tidak jisim. Ni nak cakap belik jisim itu ialah yang mempunyai tidak jisim. Tidak jisim tu apa maksud? Tidak jisim tu kena kepada sifat. Kita tukarlah sikit. Al-jismu huwa dhu sifah. Betul tak? Betul. Sifah tu apa? La jismu. Maka al-jismu huwa dhu la jismin. Iaitu empunya tidak sifat. Bahasa je. Ya. Habis. Wa kadza ma nahnu fihi, maka demikianlah apa yang kita ada padanya sekarang ni. Kita bincang pun gitulah. Fa innal adama, kerana adam itu
wasfun lil wujud, sifat bagi wujud, al-qaimi bidzat, yang ada pada zat, wa huwa wasfun lil qaim, maka adam itu wahwal adam ialah wahwal adam ialah wasfun lil qaim biha, sifat kepada yang berdiri padanya. Siapa yang berdiri padanya? Sifatlah. Sifat di sini ialah wujud. Wala yalzamu min dhalika, dan tidak lazim daripada demikian itu antakuna muttasifatan bihi, tidak lazim bahawa zat itu bersifat dengan adam. Kerana yang bersifat dengan adam ialah sifat, bukan zat. Bal hiya muttasifatun bidhi la wujud. Bahkan dia zat itu bersifat dengan yang tidak ada wujud. Awak dah ni? Zat itu bersifat dengan yang tidak mempunyai wujud. Zat tu pula. Betul? Zat itu bersifat dengan yang tidak mempunyai wujud. Wala mahdzura fihi, dan tidak ada yang terlarang padanya. Tak ada terlarang, betul dah ni. Tak ada benda hak mustahil pun situ. Okey, itu dalil yang hujah yang pertama. Wa minha, dan di antara hujah-hujah juga ma dzakarahul asy'ari, pandangan yang disebut oleh Imam Asy'ari. Boleh lagi? Keletih ah. Boleh lagi? Okey, wa minha, dan antara hujah-hujah tadi tak, ma dzakarahul asy'ari, pandangan yang disebut oleh Imam Abu Hasan Asy'ari. Imam Abu Hasan Asy'ari. Wa huwa, bahawa apa pandangan dia? Annahu lauka, ni hujah bagi bahawa al-wujud ainul mawjud. Lau kana al-wujudu zaidan 'ala al-mahiyati, kalau wujud itu lebih daripada mahiyah, dia itu sifat yang lebih daripada diri zat, aridan laha, arid mendatang baginya, lakanatil mahiyatu, maka jadilah mahiyah itu min haitsu hiya, dari segi dia itu mahiyah, kanatil mahiyatu min haitsu hiya ghaira mawjudatin, maka lazimlah mahiyah itu tak ada. Bila kita kata wujud itu sifat yang lebih daripada diri mahiyah sesuatu, maka hakikat mahiyah itu boleh, makna lebih pada diri satu sekira-kira dia mendatang, boleh ada, boleh tak ada, mendatang, mari. Maka hakikat mahiyah itu tak ada. Tak ada. Okey. Dia kata gini, wujud itu, katakanlah sifat wujud itu lebih daripada diri zat. Lebih daripada diri zat, dia itu melebihi, dan aridan, tambahan, dia mendatang di atas diri zat. Okey, jadi kita faham daripada otak kita, mahiyah tu satu benda, wujud tu benda asing. Benda asing makna kalau dia ada, adalah. Kalau tak ada, ada lah. Dia ada, adalah. Makna kalau mahiyah tu sendiri, tanpa dilihat kepada sifat zaid, boleh ada tak? Tak boleh ada lah. Sehingga adanya sifat tu. Mahiyah tu, kalau tengok pada diri mahiyah, atas pandangan ni, boleh ada tak? Tak boleh ada lah hakikat mahiyah tu. Sebab apa? Sebab selagi mana sifat wujud yang arid itu tak ada, maka tak akan ada dia. Jadi hakikat mahiyah tu tak ada. Lakanatil mahiyatu min haitsu hiya, dari segi dia itu mahiyah ghairu mawjud, tak ada lah. Ai kanat fi martabatil ma'rudatin, fi martabatin ma'rudatin, pada kedudukan ma'rudatin lil wujud, kedudukan yang dibentangkan bagi wujud, yang mendatang bagi wujud, makna dia yang menerima bagi wujud. Sebab wujud benda lain kan? Wujud benda lain, makna dia tu sendiri, hakikat dia tu asing daripada hakikat wujud. Makna dia tu ma'rudah, terbentang untuk didatang sifat wujud. Okay. Ai, apa maksud ma'rudatan lil wujud? Ai salihat, kanat fi martabi ma'rudatin, ai salihatin lahu, sesuai, layak untuk terima wujud, khaliyatin anhu, yang sunyi daripadanya. Sebelum mari sunyi lah. Sebelum dia mari, wujud mari, sunyi dia.
Tengok, mahiyah dari segi mahiyah tu sendiri. Dia terbentang untuk datangnya wujud. Okey, sebelum ada wujud, dia tu sendiri tak ada lah. Khaliyah anhu. Bila khaliyah anhu, fakanat ma'dumatan. Bila dia sunyi pada sifat wujud, maka tak ada. Fakanat ma'dumatan. Kenapa? Listihalati irtifa'i naqidaini. Kerana mustahil ternafi dua nakid. Tidak dua-dua nakid. Dua berlawanan ternafi. Dr. Iman kata, dok hidup, dok mati. Tak? Boleh bertemu tak? Boleh berhimpun tak? Dok hidup, dok mati. An-Nawawi satu ayat Quran. La yamutu fiha wa la yahya. Mana? La yamutu fiha wa la yahya. Sebab dok tanya tak? Betul dah, contoh tu betul, tapi contoh tu boleh letak irad kan, boleh jawab balik. Lebih banyak sikit. Lebih banyak sikit. Contoh harakah sukun tu contoh biasa lah. Tu payah sikit nak rok. Pergi. Gerak diam, ada tak ada. Ataupun la yamutu fiha tu kalau mari ayat Quran tu kena jawab lah. Kena banyak irad dengan i'tirad lah pula. La yamutu fiha wa la yahya. Tidak hidup dan tidak mati. Mustahil. Dah mustahil kan Tuhan sebut la yamutu fiha wa la yahya. Tidak hidup padanya dan tidak mati. Ai la yamutu fiha bi firaqi ruh wa la yahya fiha hayatan hani'atan. Makna orang dalam neraka ni dia memang tak akan mati. Confirm tak mati. Hidup. Tak hidup ke? Tak hidup, tapi tak akan dapat hidup yang selesa. Tak hidup yang selesa. Jadi dia hidup. Hidup. Tidak mati. Esa je. Contoh tu betul dah, tapi boleh irad dengan i'tirad. Banyak tanya orang ni. Nazri tanya, Tungusi tanya. Dia mesti dia nak pula dalam bidang ni. Oh gitu. Ya, apa ni? Tu paling banyak penyertaan kuliah Dr. Imam. Musyarakah. Hidup. Salihatin lahu khaliyatin anhu. Maka fakanat ma'dumatan, maka nescaya ma'dumah listihalati irtifa'i naqidan. Kerana mustahil terangkat dua nakid. Makna bila wujud ma'rudah, bila sebelum datang wujud, makna dia ma'dum. Takkan dia tak mawujud, tak ma'dum. Maka tentulah apa nama ni? Mahiyah tadi ma'dum. Maka bila begitu, mahiyah bersifat dengan ma'dum, fayalzamu, maka lazim, fayalzamu ittisaful ma'dum bil wujudi. Bila kita kata mahiyah bersifat dengan ma'dum, tiba-tiba mari wujud, jadi mana? Bersifatlah mahiyah yang sifatnya mawujud dan ma'dum dengan wujud. Tak aku lah. Tengok Imam Abu Hasan Asy'ari fikir. Bila tak ada wujud, makna dia ma'dum. Okey, sifat mahiyah ialah ma'dum. Sebab kita kata wujud itu amrun zaidun. Bila mari wujud, maka bersifatlah mahiyah itu dengan wujud. Mahiyah yang ma'dum dengan wujud. Fayalzamu ittisafu al-ma'dumi bil wujud wa huwa tanaqudun. Tanaqud tertanganglah. Tapi boleh rok pula katanya. Warudda, dan ditolak. Bi annal mumkina, bahawa mungkin itu huwa ma la yaqtadi la taqtadi dhatuhu an yakuna mawjudan aw ma'duman. Okey. Kata kita rok senang je. Ambil contoh mungkin. Al-mumkin, benda hak mungkin. Apa maksud mungkin? Huwa ma la taqtadi dhatuhu an yakuna mawjudan aw ma'duman. Iaitu sesuatu yang zatnya tidak menuntut bahawa ada dan tak ada. Tidak menuntut maksud tidak menentu akan ada dengan tak ada. Zat dia tidak menentu dengan ada ataupun menentu dengan tak ada. Itu benda mungkin. Faham tak?
Nak jawab dah tu sungguh boleh. Tusung tu. Jawapan dia laju kan. Jadi mungkin itu apa mungkin? Iaitu sesuatu yang tidak menuntut, tidak mewajib bahawa ada dan tidak mewajib bahawa tak ada. Falamma dan tatkala falamma kana salihan li'an yatawarada alaihi alwujud wal adamu, dan tatkala adalah mungkin itu salih, sesuai, boleh untuk datang ke atasnya wujud dan adam, datang kepadanya wujud dan adam ala sabilil badal, atas jalan berganti-ganti. Benda mungkin itu sendiri kan dia boleh untuk didatangi oleh ada dan didatangi oleh tak ada, atas jalan badaliyah. Gantilah, bila ada wujud tak ada adam, bila ada adam tak ada wujud. Kana fi nafsihi, maka adalah mungkin itu pada dirinya ariyan anhuma. Kita boleh kata mungkin itu sunyi daripada wujud dan daripada adam. Wujud mungkin itu sendiri pada diri dia mungkin, dia itu sunyi daripada wujud dan sunyi pada adam. Kita boleh kata gitu lah. Sebab dia boleh didatangi wujud dan adam atas jalan bersilih ganti. Maka kita boleh kata kana fi nafsihi ariyan anhuma, dengan makna bimakna anna mahiyatahu fi haddi dhatiha, bahawa mahiyah mungkin pada had dirinya, pada hakikat zatnya, wahiyah apa dia martabatun ma'rudiyatiha, iaitu pada kedudukan ma'rudiyatiha, pada kedudukan dia tu boleh didatangi, ma'rud terbentang, ma'rudiyatiha lil wujud, iaitu pada kedudukan mungkin itu terbentang untuk menerima wujud dan adam, khaliyatun anhuma, kita katakan bahawa dia itu khaliyah anhuma, sunyi daripada wujud dan sunyi daripada adam. Diri mungkin tu. Okey. Khaliyatun anhuma ghairu mausufatin biwahidin minhuma, dan tidak dia bersifat dengan satu daripada keduanya. Tak bersifat dengan satu keduanya sebab dia mungkin. Dia boleh terima. Dah dia bersifat dengan satu, dah satu kata panggil wajib pula. Jadi dia tu tidak bersifat satu daripada keduanya secara tertentulah. Okey. Faqauluhu, maka katanya fakanat ma'dumatan, maka adalah ia ma'dumah, fayalzamu ila akhirih, ini fi hayyizi al-man'i, pada kedudukan nafi. Hayyiz al-man'i makna pada penghujahan, pada ayat penafian. Okey, habis. Nak terang je qauluhu fakana ma'dumatan fayalzamu, ini fi hayyizin man'i. Ini nak terang pada aspek man'u tadi, terhalang tadi. Okey, habis. Wa ma'a hadza, habis hak pening-pening tu dia kata wa ma'a hadza, walaupun demikian ini, fal haqqu ma dhahaba ilaihi, apa yang berpandangan kepadanya Imam Abu Hasan Asy'ari, min annal wujuda ainul mawjud, bahawa wujud itu diri mawjud. Walaupun kita i'tirad tadi kan, walaupun berlaku jawapan semua tu, hakikatnya pandangan yang benar ialah ma dhahaba ilaihi Abul Hasan Al-Asy'ari. Boleh. Ni banyak dah, anda tak tahulah. Kita tengok dalam Syarah Maqasid dengan Mawaqif lah. Tapi lebih kurang ni khulasah dah. Walah dia khulasahkan pembicaraan panjang-panjang tu. Okey. Anal wujuda ainul mawjud wa annahu la hala, bahawa sesungguhnya tidak ada hal, tidak ada hal. Okey, la hala wa annal hala muhal. Okey. Thumma inna aktsara syuyukhi. Cukup dah. Boleh lagi? Senang tak ni? Senang je tak? Okey. Fayakunu sifatan. Okey. Thumma inna aktsara, baca saja mana ni? Thumma inna aktsara syuyukha, kemudian kebanyakan syuyukh, ulama-ulama ahli kalam ni, akhadha bi zahiri kalamihi, dengan zahir kalam musannif atau kalam Imam Abu Hasan
Al-Asy'ari. Jadi ulama-ulama selepas Abu Hasan Asy'ari dia ambil zahir kalam kalam Imam Abu Hasan Asy'ari, zahir kalamnya fi dalilil mazkur, pada dalil yang tersebut. Faham dah? Faltaqa. Fa'abqa. Kau mana? Thumma inna aktsara syuyukh akhadha dhahaba. Jadi nuskah itu dia dengan zahaba zahaba. Ni akhadha. Akhadha bi zahiri. Akhadha bi zahir. Ana betul. Okey, dalam naskah wa fi nuskhatin dhahaba dhahaba mufrad dhahaba huwa kembali pada aktsar. Thumma inna aktsara syuyukhi akhadha bi zahiri. Jadi boleh dengan makna zahaba juga, berpandangan akhadha. Jadi akhadha situ tadmim makna zahaba. Akhadha tadmim bi makna zahaba, mengambil dengan maksud berpandangan. Bi zahiri kalamihi, dengan zahir kalam Imam Abu Hasan Asy'ari fi dalil mazkur, pada dalil yang tersebut. Fa abqa wa ana tak jelas. Fa abqa, maka mereka mengkekalkan. Fa abqa hadhihi al-ibarati ala zahiriha, mengekalkan ibarat ini, faham ikut zahir dia, faham secara zahir. Jadi ulama-ulama lepas daripada Imam Abu Hasan, dipaham daripada kalam Syekh, faham dan ambil kekalkan dengan makna zahir. Faqala makna kaunil wujud ainal mawjud, makna perkataan Imam Abu Hasan Asy'ari, kaunil wujudi ainal mawjud, keadaan wujud itu diri mawjud. Apa maksudnya? Annahuma muttahidani mafhuman wa ma sadaqa, bahawa kedua-dua itu sama pada mafhum dan ma sadaq. Erti wujud dan mawjud, mafhumnya sama, ertinya sama. Ma sadaq, apa yang berlaku, apa yang nampak pada hakikat luaran tu benda sama kok. Makna pada mafhum akli, zihni, ma sadaq pada kharij, benda sama je. Faham? Faham tak istilah tu? Kau sedang? Tak ingat? Kena ulang kaji balik ya. Mafhum tu apa yang faham. Mafhum tu makna kulli, hak ada dalam zihin. Ma sadaq tu apa yang ada hakikat fil kharij. Jadi mafhuman wa ma sadaqa sama. Okey. Jadi mereka ambil zahir. Pesan Syekh Syakawi dak rok panjang lah. Kalau ikut sini, kalau kita tengok boleh rok hak zahir, ambil zahir tu. Fa abqa hadhihi al-ibara ala zahiriha. Wal muhaqqiqun, sebab itu pandangan muhaqqiqun, wal muhaqqiquna awwaluha, ulama muhaqqiq mentakwil kalam Abu Hasan Asy'ari. Fa awwalaha, maka mentakwilkannya As-Sa'du oleh Sa'duddin At-Taftazani. Dia takwil kalam Imam Abu Hasan Asy'ari biqaulihi, dengan katanya ma'naha annal wujuda laisa lahu tahakkukun fil khariji zaidun ala tahakkukiz dzati. Itu makna dia. Bahawa di sana wujud itu tidak ada baginya tahakkuk pada kharij yang lebih daripada tahakkuk zat. Wujud itu, sifat wujud pada luarannya, pada hak boleh nampaknya, pada luarannya tak ada selain daripada adanya diri zat. Tu je. Dia tak ada benda lain selain daripada zat. Bila kata zat tu maujud, apa yang nampak dan apa yang ada pada kharij, diri zat. Bukan ada diri zat satu, ada diri sifat wujud tak. Benda hak pada kharij ni sebenda je. Jadi maksud al-wujud ainal mawjud ialah bahawa wujud itu tidak ada tahakkuk fil kharij. Dia tidak ada tahakkuk fil kharij selain daripada adanya zat. Bal huwa amrun i'tibariyun, tapi dia amrun i'tibari sahaja, hak reti aja. Falaisa lil mahiyati, maka tidak ada pada mahiyah itu tahakkukun, tahakkuk.
mahiyah sesuatu, diri. Wali'aridha al-musamma bil wujud tahakkukun akhar. Makna tak ada lah makna diri zat, mahiyah zat itu ada pula tahakkuk pada sifat wujud dia pula ada. Sifat wujud dia bukan ada tahakkuk lain pula. Falaisa lil mahiyati tahakkukun wa li'aridha al-musamma bil wujudi tahakkukun akhar. Tak ada. Bukan ada dua tahakkuk. Yang ada pada tahakkuk fil kharisa je, iaitu diri mahiyah zat. Ya. Bihaitsu, mana tak ada tahakkuk lain, bihaitsu yakunu hunaka syai'ani, bahawa ada di sana dua benda, mutahaqqiqani, yang ada sungguh kharijan di luar, kal jismi wal bayak, seperti jisim dengan putih. Kalau jisim dengan putih benda dua benda. Jisim warna putih, dinding warna putih, dinding sebenda, putih tu benda lain pula. Tahakkuk lain pula pada kharij tu. Nampak tak? وَهَذَا لَا يُنَافِي كَوْنَهُ أَمْرًا اعْتِبَارِيًا. Ini tidak menafikan bahawa wujud itu amrun i'tibari, yulahadhu fi dhihni, yang dapat dipaham digerti pada zihin, ziyadatan ala mulahadhati dhati, yang lebih daripada kita faham dan reti zat. Kita tidak nafikan bahawa wujud tu benda boleh faham. Lebih daripada faham zat. Dalam akal kita, bila kata zat maujud, kita boleh faham diri zat-zat lah. Wujud itu diri benda, mafhum yang berbeza. Mafhumnya berbeza. Jadi lain daripada apa? Hak aktsaru syuyukh tadi. Aktsaru syuyukh kata muttahidan mafhuman wa ma sadaqa. Ma sadaq tu sama, maknanya sedap apa dah. Mafhuman pun sama. Kata Syekh Sa'duddin, tak, mafhuman beza. Mafhum wujud. Mafhum zat pada akal. Sebab tu kata hadza la yunafi kaunahu amran i'tibariyan yulahadhu fi dhihni ziyadatan ala mulahadhati dhati ka imkanil hadithi. Ka imkanil hadithi, seperti sifat mungkin bagi makhluk, bagi baharu. Fa innal imkana, kerana sungguhnya imkan tu amrun i'tibariyun, dia amrun i'tibari, yulahadhu fi dhihni, dapat dipaham pada zihin, ziyadatan ala mulahadhatil hadith, lebih daripada kita faham erti makna hadis. Kama marra, sebagaimana telah lalu. Fala yakunu sifatan, maka tidak adalah ia sifat. Li'anna sifata, kerana sesungguhnya sifata ismun lil amri zaidi alal mausuf, kerana sifat itu nama bagi perkara yang lebih tambahan daripada mausuf. Wa hadza laisa kadzalik, dan ini sifat wujud bukan gitu, bukan benda yang lebih daripada diri zat. Ala ma sayati, atas barang yang lagi akan datang. Qauluhu wa huwa madhhabus syaikhi wallahu ta'ala ala wa alam. Habis. Boleh? Tidak situ. Ada soalan ke? Kita berhenti situlah untuk ni. Sekadar situ aja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.